إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia, saudara pengacara majlis pada malam yang berbahagia ini. Yang saya hormati yang berusaha Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad bin Siung selaku setiausaha merangkap pengurus Rumah Anak Yatim Ar-Rawdah. Turut saya hormati Tuan Haji Hamid bin Haji Wahid selaku penolong bendahari merangkap Ketua Biro Pembangunan. Yang saya hormati juga Puan Hajah Nuraini Musa selaku penolong setiausaha merangkap Ketua Biro Pendidikan dan Kebajikan. Yang saya hormati Wadan beserta seluruh anak-anak yang kita raikan mereka pada malam ini. Turut saya hormati pengurusi masjid bagi qaryah Kinabutan ini, seluruh tetamu-tetamu kehormatan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu dan bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yatim yang hadir pada malam ini, serta seluruh staf dan warga kerja pusat ataupun rumah anak yatim Ar-Rawdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya rasa syukur yang sangat tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya terpilih berada di dalam satu majlis yang mulia di kalangan mereka yang juga mulia. Lepas sekejap timbul dia tenggelam ya. Saya merasa majlis ini begitu mulia sebab yang pertama dilaksanakan pada malam Jumaat, malam penghulu sekalian hari Sayyidul Ayyam, dan kita isikan pula dengan pengisian yang mulia. Kita mulakan dengan solat maghrib secara berjemaah, diisi dengan bacaan Yasin juga berjemaah. Kita isikan juga dengan solat fardu Isya berjemaah, bacaan Rawi, dan kita memahaminya menerusi terjemahan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Setianto. Kita juga mendengar dendangan qasidah yang disampaikan oleh anak pelajar kita, dan istimewanya kita mendengar sajak yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan semua acara-acara ini acara yang penuh kemuliaan, tuan-tuan. Pada malam dan pada satu majlis memperingati manusia yang mulia, iaitulah sambutan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya merasa cukup bertuah kerana majlis ini dihadiri oleh insan-insan terpilih yang Allah Ta'ala takdirkan bersama-sama dengan kita, iaitulah anak-anak yatim yang kita raikan keberadaan mereka pada malam ini. Dan mulia juga sebab saya bersama-sama dengan kafilul yatim, dengan mereka yang bertanggungjawab untuk mengurus dan melayan keperluan dan karenah ragam anak-anak ini. Yang semua ini adalah manusia-manusia istimewa dan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita bertemu pada malam ini tuan-tuan dalam majlis Mahabbatur Rasul, majlis memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang disebutkan dalam sepotong nasyid, budimu bagai air mengalir, jasamu bak selaut mutiara, baktimu bak segunung permata, Rasulullah. Itulah Rasul yang kita sambut kelahiran dia pada malam ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan berada di bumi Tawau ini, Allah Ta'ala takdirkan saya sampai singgah di beberapa tempat dalam majlis Maulidur Rasul. Penghujung ataupun penutup malam Rabiul Awal ini, saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Banyak pengalaman yang saya timba, yang saya peroleh sepanjang saya menyampaikan ceramah Maulidur Rasul. Tapi satu hal yang menyentak hati saya tuan-tuan, yang saya nak kongsikan pada malam ini, adalah sewaktu saya berceramah di Batu Lima, satu batu daripada sini. Malam itu ada sambutan Maulidur Rasul. Saya bawa motor saya bawa helmet saya yang cantik. Helmet tu nak ada di Tawau rekaannya, double visor, day and night, dua dia punya visor. Saya pakai motor dalam pagar masjid. Ceramah lepas daripada Isya, lepas ceramah, makan apa semua. Malam tu memang cukup best, sebab bukan sekadar dapat bunga telur dan juga sokok, sate lagi dikasih oleh tuan kuasa masjid. Alhamdulillah, bila saya sampai ke motor saya tuan-tuan, helmet saya hilang. Helmet hilang. Coba kan? Kali pertama dulu 2006, ceramah Maulid juga di camp, dalam camp. Bawa motor, saya sampai ke motor saya, tengok-tengok helmet sudah bertukar. Dikasih helmet buruk sama saya, baru berbau lagi, tukar helmet saya. Tahun 2006. Tahun 2014 bukan lagi bertukar, hilang terus. Saya tak ada pilihan lain. Malam tu saya berceramah, kebetulan saya bawa serban ni, saya letak di bahu saya. Saya nak balik daripada Batu Lima nak ke Taman Mawata, dalam suasana malam yang agak dingin, lagi sejuk. Saya tak ada pilihan, sebab saya nak balik juga, takkan saya nak tinggal di masjid. Saya nak balik juga malam tu. Jadi saya ambil serban ni, saya balut kepala saya. Tak ada niat pun untuk ikut sunnah Nabi SAW. Tak ada niat pun sedetik di hati saya untuk beramal dengan sunnah pakaiannya Nabi SAW. Tak sedetik di hati pun untuk praktik perkara yang pernah dilakukan oleh baginda. Saya pakai itu sebab terpaksa nak balik ke rumah. Helmet tak ada, lilit serban. Yang penting selamat dalam perjalanan. Ngam-ngam saya keluar depan masjid, polis buat roadblock. Biasalah Batu Lima. Ngam-ngam depan restoran itu, polis, ada 4 pegawai polis. Dia tengok saya atas bawah. Lebay mana ini? Dan helmet tak pakai, baru balut serban plastik. Dia tengok saya atas bawah, dia pun tak kata apa, lepaskan gitu. Tuan-tuan tengok keberkatan sunnah Nabi SAW. Dalam keadaan ini yang saya belajar sepanjang perjalanan itu, yakni yang saya fikir, dalam keadaan saya praktikkan sunnah Nabi itu bukan niat di hati untuk tujuan itu yang asal. Saya sekadar terpaksa pakai, saya terpaksa untuk balik. Saya lilit serban yang merupakan sebahagian daripada pakaian Nabi SAW. Allah Ta'ala selamatkan saya pada malam ini. Saya dah plan sudah jawapan saya. Kalau polis tanya mana helmet cik, saya kata saya ceramah di masjid ni tadi. Kalau tuan tak percaya, tanya pengurusi. Ini dalam ragam motor saya ada bunga telur. Kalau cik tak nak ambil pun, ambil lah. Yang penting saya balik. Polis tak kata apa. Belakang saya tuan-tuan, bikers kental, dengan helmet, dengan jaket, yang tu semua kena tahan.
Tunjuk lesen, tunjuk IC. Saya tak kenal. Allah Ta'ala nak ajar saya sebagai seorang yang berceramah tentang Maulidur Rasul. Malam tu Allah Ta'ala nak ajar saya, nak didik saya. Dalam keadaan kita beramal dengan sunnah Nabi secara tidak langsung, bukan dengan hati yang ikhlas pun, bukan kerana nak buat sungguh-sungguh pun, kerana terpaksa, Allah selamatkan kita di dunia. Bayangkan tuan-tuan, mereka yang melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, manusia ini bukan sekadar selamat di dunia, bahkan akan bahagia abadi di hari akhirat insya-Allah. Maka sebab itu antara sunnah Nabi yang hebat, antara sunnah yang baginda tinggalkan adalah berhubung dengan penjagaan anak yatim ini. Sehingga Nabi SAW merakamkan dalam sepotong hadis. Nabi ucapkan di hadapan para sahabat baginda yang mulia. Nabi bilang, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Nabi tunjuk dua jari dia. Nabi bilang, aku ni bersama-sama dengan orang yang mengurus kebajikan anak yatim. Aku akan bersama-sama dengan orang yang pelihara, yang bela, yang mengasuh, yang mendidik, yang memelihara anak-anak yatim ni fil jannah, di syurga. Nabi bilang begini. Nabi angkat jari telunjuknya, Nabi gandingkan dengan jari hantunya. Bukan Nabi buat begini, bukan Nabi buat macam lain, tapi Nabi rapatkan tuan-tuan, menggambarkan keakraban, menggambarkan betapa rapatnya, menggambarkan betapa mesranya Nabi SAW dengan tuan-tuan yang terlibat secara langsung dengan pengurusan Ar-Rawdah ini. Kalau tuan-tuan laksanakan dengan seikhlas hati mungkin, tuan-tuan laksanakan demi tuntutan sunnah Nabi SAW untuk memelihara kebajikan dan menguruskan masa depan mereka dengan sebaiknya, tuan-tuan akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di taman syurga. Inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu saya rasa cukup seronok pada malam ini, sebab saya bersama-sama dengan manusia yang cukup mulia, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan, Nabi cukup sensitif dengan anak-anak yatim. Kerana baginda juga melalui episod yatim ini dalam hidup dan sirahnya. Bahkan Nabi menemui dan merasai yatim itu seawal usia 2 bulan di dalam kandungan ibu. Kita dengar bacaan rawi yang disebutkan oleh, yang diterjemahkan oleh Ustaz Sukianto tadi. Nabi merasai pengalaman yatim 2 bulan dalam kandungan. Ayahnya Abdullah telah meninggal. Nabi membesar bersama-sama dengan ibu dia. Sewaktu Nabi dalam usia masih menyusu, tiada ibu susu yang sanggup untuk ambil Nabi sebagai anak susuan. Sebab wanita-wanita yang datang daripada perkampungan, daripada pedalaman Arab, mereka kata, anak ni anak yatim, pak tak ada, siapa nak bagi upah susu kami? Budak ini anak miskin, baru nak ada bapaknya, siapa yang nak bagi upah kami? Sedangkan kami bagi susu pada anak-anak ini bukan free. Kami juga ada anak keluarga yang perlu diurus, yang perlu diatur makan minumnya. Datang rombongan daripada perkampungan Bani Sa'ad. Termasuk di dalam itu adalah Halimatus Sa'diyah. Naik unta yang paling tua, unta yang paling letih, yang paling kepenatan, uncit sekali di belakang. Halimah Sa'diyah naik unta tersebut dengan anak dia. Kebetulan dia ada anak kecil, sama usia, sama tua dengan Nabi Muhammad yang baru dilahirkan ketika itu daripada perkampungan Bani Sa'ad. Naik unta, duk, tapi uncit sekali di belakang. Untanya lemah, untanya tak larat, kepenatan, kesian, tinggal. Yang laju-laju tadi ni, yang naik unta yang kuat, yang gagah, ada yang naik kuda apa semua ni duluan, dah sampai dah ke kota Mekah, sudah bertemu dengan anak-anak
ataupun cucu-cucu orang kaya yang semua mereka sudah ambil dan dapat upah yang best, dapat upah yang cukup istimewa, mereka dah baliklah. Berselisih dengan Halimah. Halimah, kau belum sampai lagi? Aduh, kasihan. Yang Nabi yang masih kecil di rumah ini, mak dia Aminah pun menanti-nanti, siapalah yang nak ambil anakku ni, kesian. Anak-anak orang lain semua telah diambil, semua telah dijadikan anak susuan. Tinggal lagi Nabi satu orang yang belum lagi dapat ibu susunya. Susah hati mama. Tuan-tuan, Aminah tanya kepada penduduk-penduduk Bani Sa'ad, adakah tidak lagi ibu susu yang ada ini? Diorang bilang ada, tapi belum sampai, di belakang dia, kasihan. Tunggulah Siti Aminah, datang Halimah Sa'diyah, tengok wajah Nabi SAW. Pandangan pertama itu jatuh hati dia terhadap baby kecil yang cantik itu. Terus nak dipedulinya, anak yatim ke, tak ada bapa ke, datuknya miskin ke, aku sudah jatuh hati dengan anak kecil ini, aku ambil. Minta izinmu Aminah, aku nak bawa balik baby ni balik ke rumah aku. Tak fikir dah soal siapa nak bagi upah, siapa nak bagi duit, anak ni anak miskin, tak fikir dah bab tu. Yang penting aku tak mau malu. Nanti balik sudahlah datang daripada kampung tangan kosong, nanti balik ke kampung pun tangan kosong. Aku tak mau malu. Aku dah jatuh cinta dengan budak ni, aku bawa balik sekarang. Didukungi gendongnya Nabi SAW yang masih kecil ketika itu, tuan-tuan. Dengan keberkatan baginda, sewaktu Halimah Sa'diyah mendukung saja baginda, Allah Ta'ala campakkan aura kekuatan kepada unta tadi. Unta yang kepenatan, unta yang tua sudah, yang lari pun tak kencang, tiba-tiba segar, kuat, laf. Dia potong balik unta-unta yang duluan tadi potong dia. Terkejut geng-geng perkampungan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ke itu? Kenapa dia laju betul ini? Bukan tadi dia uncit ke? Dia bilang Halimah Sa'diyah ke itu? Duluan dia sampai ke kampung. Aura Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi SAW dirasai sampai sedemikian rupa. Dia sampai ke rumah Halimah Sa'diyah, perkampungan Halimah Sa'diyah ketika itu, adik-adik sekalian, dalam keadaan musim panas. Kambing-kambing peliharaan dia pun kurus, nak ada susu. Ngam-ngam Nabi sampai saja di rumah itu, Halimah Sa'diyah suruh suami dia cari susu untuk minum daripada kambing-kambing peliharaan dia. Suami dia pun terkejut, tengok labu-labu susu kambing-kambing mereka siap berisi. Keberkatan Allah Ta'ala campakkan kepada mereka yang memilih untuk memelihara Nabi SAW. 6 tahun kemudian ibunda Nabi meninggal. Nabi sudah kematian ibu dan juga ayahnya. Dipelihara oleh datuk Nabi SAW sampai umur 8 tahun. Meninggal pula nendanya Abdul Muttalib, barulah dipelihara oleh Abi Talib, bapa keponakan Nabi SAW. Nabi pernah merasai derita, rasa sedih hidup sebagai seorang anak yatim. So adik-adik, jangan rasa tersisih, jangan rasa sedih dan kecewa betul, sebab sejarah hidup adik-adik sekalian sama seperti mana sejarah hidup Nabi SAW. Bahkan istimewanya anda, seolah-olah Allah Ta'ala nak selamatkan kamu daripada dosa